Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya dalam ulasan Madani 5 petang. Setujukah kita dengan pandangan Khairi Jamaluddin bahawa sejarah akan mengenang Ismail Sabri Yaakob sebagai seorang bekas Perdana Menteri yang berjasa dan bakal diingati, terutamanya dalam kejayaan beliau mengeluarkan negara dari kemelut pandemik COVID-19 dan juga berjaya mencipta kestabilan politik dengan pembangkang di era pemerintahannya. Dalam program podcast Keluar Sekejap Isnin lalu, Khairi dan juga rakannya Syahril Hamdan senada dalam mengakui kehebatan Ismail Sabri ini. Kita keluarkan negara daripada lockdown ya. Tahun 2021 Ogos saya dilantik sebagai Menteri Kesihatan, dan pada waktu itu Datuk Ismail Sabri mempunyai roadmap yang jelas untuk keluarkan negara daripada kemelut pandemik COVID-19. Dan dengan mendapat mandat yang jelas daripada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dapatlah Khairi melaksanakan pelbagai dasar-dasar yang teguh untuk meletakkan Malaysia dalam pembukaan ekonomi negara pada tahun 2022. Ia selepas berdepan dengan krisis global yang serius sebelumnya. Tidak juga dilupakan, dalam tempoh 15 bulan beliau menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri telah mengadakan perjanjian kepercayaan dan pembekalan ataupun CSA dengan pihak pembangkang yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, yang mana telah berjaya menstabilkan politik negara hinggalah ke pembubaran parlimen untuk PRU 15 November lalu. Begitu juga dalam pengenalan slogan Keluarga Malaysia, yang bagi Khairi ia menunjukkan betapa neutralnya Ismail Sabri kepada rakyat, yang mana slogan ini langsung tidak mengancam mana-mana pihak, terutamanya pihak pembangkang. Begitu juga dengan reformasi yang telah dibawa dalam bentuk undang-undang di Parlimen, antaranya seperti Akta Lompat Parti dan juga Undi 18. Setujukah kita dengan Khairi dan Syahril bahawa sejarah akan mengenang Ismail Sabri sebagai seorang yang adil, baik, berhemah? KJ rasa adakah sejarah akan lebih adil ataupun kind kepada Datuk Mail? Yeah, I think so, because CSA yang telah menstabilkan politik dan juga beberapa reformasi yang dia telah bawa dalam bentuk undang-undang di Parlimen, I think history will be very kind to him. Ya, setuju. Cuma bagi saya, Khairi lupa untuk membangkitkan bahawa perjanjian kepercayaan dan pembekalan sebenarnya diusahakan oleh Anwar Ibrahim bersama dengan pihak pembangkang, yang antara tujuan utamanya untuk mengekalkan kestabilan politik hinggalah ke PRU 15. Tanpa usaha ini, berkemungkinan besar Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang akan tidak berhenti berusaha untuk menumbangkan kerajaan Ismail Sabri pada waktu itu. Seperti mana yang berlaku pada ketika ini, walaupun Anwar Ibrahim baru saja 8 bulan menjadi Perdana Menteri, setiap hari mereka masih meratib untuk menumbangkan beliau. Ya, saya percaya rakyat Malaysia akan mengenangkan Ismail Sabri sebagai seorang Perdana Menteri yang akan dikenangi dalam sejarah sebagai seorang yang sayangkan negara, adil, baik dan berintegriti. Bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8? Kita harapkan dalam program Keluar Sekejap nanti, Khairi Jamaluddin dan Syahril akan ulaskan dengan lebih lanjut seperti mana mereka mengulas Ismail Sabri ini. Apapun, bagi saya Muhyiddin Yassin adalah lambang kegagalan kepimpinan negara. Sekian dari saya untuk ulasan Madani petang ini. Jangan lupa untuk share dan like video ini. Dan yang belum subscribe, sila tekan butang itu.
Teruskan beri sokongan kepada Ahli Romli Channel. Sekian, wassalam.